Ustaz nak record dulu ke Ustaz? Boleh Kak, teruskan. Ustaz belum record dekat Zoom. Okey, sekejap. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir bi tamimil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita mula surah baru, surah Al-Furqan. Surah yang ke-25, muka surat 359. Silakan Ustaz. Okey, sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Pada pagi ini, kita dapat memulakan pembelajaran bagi surah yang baru, tadabbur surah Al-Furqan, yang mana sebelum ini kita telah pun sama-sama mempelajari surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Maka pada pagi ini kita akan mempelajari suratul Al-Furqan, yang mana surah Al-Furqan ini mengandungi 77 ayat yang berada pada juzuk yang ke-18 dan juga juzuk yang ke-19. Surah Al-Furqan dia saya pasangkan nota sekejap. Okey. Surah Al-Furqan ni surah yang dia berada pada 2 juzuk juzuk yang ke-18, iaitu bermula daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-20. Maknanya surah Al-Furqan dia berkongsi 20 ayat pertama surah Al-Furqan dia berkongsi dengan surah Al-Mu'minun dan juga surah An-Nur yang berada pada juzuk yang ke-18. Ayat yang selebihnya, iaitu ayat yang ke-21 sehingga ayat yang terakhir suratul Furqan, ia berada pada juzuk yang ke-19, yang mana pada juzuk yang ke-19 ini surah Furqan berkongsi dengan surah Asy-Syu'ara dan juga suratul Naml. Suratul Syu'ara dengan suratul Naml. Itu adalah sedikit latar belakang tentang surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan merupakan surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Oleh kerana itu, surah ini digelar dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Kemudian suratul Furqan ini tidak ada mana-mana kelebihan yang khusus. Oleh kerana itu kita tidak berkongsikan tentang apa kelebihan suratul Al-Furqan. Surah Al-Furqan sudah pasti ia mempunyai satu objektif yang utama, seperti mana surah-surah yang lain mengandungi objektif ataupun maqsad ataupun tema bagi ayat-ayat yang berada pada surah tersebut. Maknanya 77 ayat surah Al-Furqan ini surah yang
bertujuan untuk menjelaskan bahawa Al-Quran. Okay. Surah Al-Furqan adalah surah yang maksudnya kalau kita belajar dari ayat 1 sampai ayat 77, kita akan dapat dia punya kesimpulan dia, ayat-ayat dalam surah Furqan adalah ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Quran. Kenapa kita kata tentang Al-Quran? Okey. Nama surah Al-Furqan itu sendiri diambil sempena dengan salah satu daripada nama lain bagi Al-Quran. Kita selalu menyebut kalimah Al-Quran. Al-Quran mempunyai pelbagai nama. Kadang-kadang Al-Quran dia dipanggil dengan nama Az-Zikr, iaitu sebagai peringatan. Kadang-kadang Al-Quran dipanggil dengan nama Al-Furqan. Jadi Al-Furqan bagi suratul Furqan ini adalah surah yang membawa nama bagi nama lain tentang Al-Quran. Okay, Al-Furqan itu adalah nama lain bagi Al-Quran. Setiap nama bagi Al-Quran mempunyai fungsi dia. Jadi Al-Quran juga dinamakan dengan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan, kalau kita lihat huruf abjad yang membentuk perkataan Al-Furqan, kita tengok ayat mana ada perkataan Furqan. Okey, kalau kita baca pada ayat yang pertama, kita akan jumpa perkataan Al-Furqan. Pada ayat yang pertama, perkataan Al-Furqan. Jadi perkataan Al-Furqan yang telah menjadi nama surah itu, apa maksud Al-Furqan? Okey. Al-Furqan, root word dia, kata dasar dia daripada perkataan huruf fa, ra dengan huruf qaf. Fa, ra, qa. Okey. Huruf fa, ra dengan huruf qaf, jika kita melihat dari sudut bahasa itu sendiri, bahasa Arab, kata Ibnul Faris dalam Maqayis, huruf qaf, huruf fa, ra dengan qaf membawa maksud perbezaan di antara dua jenis. Maksudnya faraqa membawa maksud perbezaan di antara dua perkara. Itulah faraqa. Okey. Apabila perkataan faraqa ditambah alif dan nun menjadi furqan, diletakkan pula pada nama Al-Quran, maka Al-Quran itu membuat perbezaan di antara dua perkara. Okay. Oleh kerana itu, Al-Furqan itu sendiri, iaitu Al-Quran itu, telah pun membuat perbezaan di antara dua perkara. Dua perkara tu apa? Okay, kalau kita kembali kepada nama surah tadi, dua perkara itu sudah pasti perkara yang haq dengan perkara yang batil. Okay, dua perkara tu apa?
haq. Perkara kedua adalah batil. Jadi, apakah yang memberikan kita panduan, yang memberikan kita petunjuk untuk kita membezakan mana yang hak dengan mana yang batil? Jawapannya adalah Al-Quran. Kalau kita tak tahu mana yang hak, mana yang batil, kita rujuk Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sendiri, nama lainnya adalah Al-Furqan. Kemudian, dalam Al-Quran, ada satu surah yang khas tentang Al-Furqan. Jelas faham tak maksudnya? Maknanya, kita dah dapat, sebenarnya kita dah dapat tangkap sebenarnya, kita dah dapat maklumat awal. 77 ayat ni sebenarnya ada kaitan dengan apa? Dia ada kaitan dengan isi kandungan Quran itu sendiri. Sebab Al-Furqan tu cerita tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran menceritakan tentang dirinya Al-Quran. Faham tak? Al-Furqan ni adalah tentang Al-Quran. Jadi, tujuan surah Al-Furqan adalah Allah nak jelaskan, Allah nak bagi tahu pada kita, Allah nak bagi panduan kepada kita bahawa Al-Quran itu adalah pembeza di antara perkara yang benar dengan perkara yang batil. Okay, jelas setakat ni. Nanti, kalau kita faham tujuan ni, nanti kita akan dapati surah Al-Furqan ni 77 ayat tu dia akan buat comparison. Nanti kita akan dapati surah Furqan ni surah yang mula-mula dia akan datangkan perkara yang batil. Lepas tu dia akan datang pula perkara yang hak. Maksud dia, cara Allah Ta'ala menerangkan mana yang hak, mana yang batil, nanti Allah akan datangkan dalam bentuk memberi hujah. Maksudnya, lepas ada perkara yang batil, nanti akan ada ayat yang bantah perkara yang batil itu. Okey, dapat gambaran awal bagi suratul Al-Furqan. Sebab tu nanti kita akan dapati banyak perkara-perkara yang batil Allah jelaskan dalam 77 ayat surah Al-Furqan. Dalam masa yang sama, bukan Allah nak kata perkara yang batil tu saja, bukan Allah nak kongsikan perkara yang batil tu saja, tapi nanti dalam surah Al-Furqan ada jawapan balas. Ada jawapan balas untuk membantah perkara-perkara yang batil itu. Okey. Kalau ada yang bertanya, mungkin nak jelas lagi, apa contoh perkara yang batil itu? Perkara yang batil, okey, batil kan? Perkara yang batil itu dia merujuk kepada ada banyak syubhat. Ada banyak syubhat. Kita selalu dengarkan syubhat. Maksudnya ada banyak keraguan, kerancuan, kata-kata dusta yang dikaitkan tentang Allah, tentang Rasul dan tentang wahyu, iaitu Al-Quran itu sendiri. Okey, pada faham? Nanti saya akan sebutkan contoh dia. Okey. Maknanya surah Furqan ni surah yang memaparkan macam-macam keraguan, kata-kata dusta, kata-kata tomahan, kata-kata buruk, perkataan yang olok-olok berkenaan dengan Allah yang
telah menurunkan Al-Quran itu. Juga kata-kata yang batil, perkara yang batil berkenaan dengan Rasul yang menerima wahyu Quran itu, dan sangat pasti ada kaitan dengan Al-Quran yang saya letakkan dengan istilah wahyu. Okey, jelas. Kenapa tiga perkara ni ada kaitan? Allah, Rasul dengan wahyu. Kerana kalau ada pihak yang menolak Nabi SAW sebagai Rasul, secara tak langsung dia akan menolak apa? Dia akan menolak wahyu yang Nabi dapat. Sebab wahyu yang Nabi dapat itu, Al-Quran yang Nabi dapat, itulah tanda dia seorang Rasul. Jadi kalau dia menolak kerasulan Nabi Muhammad itu Rasul, maka secara tak langsung dia akan tolak wahyu itu. Apabila mereka memperkecilkan Nabi Muhammad, mereka menolak wahyu, secara tak langsung mereka akan pertikaikan siapa? Mereka akan pertikaikan Allah lah. Walaupun tak ada ayat, walaupun tak adalah ayat tu secara jelas menunjukkan mereka pertikaikan Allah tu secara direct, tapi sebenarnya mereka telah mempertikaikan Allah itu dari sudut mereka merendahkan Rasul, mereka buat tomahan, mereka cakap benda-benda dusta terhadap Rasul dan wahyu itu. Oleh kerana itu, mereka mempertikaikan Allah. Kenapa mereka mempertikaikan Allah? Kerana Allah lah yang telah menghantar Nabi SAW sebagai Rasul. Allah itu jualah yang menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasul. Okey. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang batil. Nanti kita belajar daripada satu siri kepada satu siri, kita akan nampak lebih jelas banyak contoh perkara-perkara yang batil yang dikaitkan dengan pemberi wahyu, penerima wahyu dan wahyu itu sendiri. Okey, saya tunjukkan contoh perkara yang batil tu ya. Okey. Perkara yang batil ni, contoh kita ambil ayat 3. Saya terangkan dulu ni nanti supaya tuan-tuan senang nak merasai suasana ketika mana turunnya 77 ayat ni. Kerana suasana turun ni ada suasana yang penuh dengan orang, penuh dengan suasana ketika itu mereka merendahkan Nabi Muhammad, cakap yang bukan-bukan tentang wahyu. Maka turunlah surah Al-Furqan ni. Okey. Jadi kita tengok. Contoh ayat nombor 3 lah. Perkara yang batilnya apa? Tapi kita tak tadabbur ayat lagi. Nanti kita akan sampai pada ayat nombor 3. Cuma kita ambil isi penting dekat ayat nombor 3 ni, apa perkara batilnya? Mereka telah mengambil sesuatu yang selain daripada Allah dijadikan sebagai alihah. Mereka mengetahui tentang Allah tu, keagungannya, tetapi mereka sanggup ambil makhluk-makhluk lain dijadikan sebagai Tuhan. Dijadikan sebagai Tuhan. Okey. Sedangkan mereka tahu bahawa Tuhan yang mereka ambil tu, makhluk-makhluk seperti patung dan berhala yang mereka ambil tu tak boleh buat apa-apa pun. Boleh faham tak? Okey, itu perkara batil yang paling batil lah. Okey. Ingat tak saya sebut tadi? Kalau Allah bukan sekadar memaparkan situasi yang batil ni, tapi Allah akan bawa apa? Allah akan memberikan jawapan balas terhadap perkara
perkara yang batil ini. Maksudnya nanti kita akan tengok Allah datangkan hujah nak membantah apa yang telah mereka lakukan ini. Contoh, kalau mereka adakan Tuhan, mereka mengambil makhluk lain sebagai Tuhan, maka Allah Ta'ala akan membantah nanti. Cara nak membantah dia, tuan-tuan, nanti kita akan jumpa ayat yang Allah Ta'ala tunjukkan bukti depan mata mereka di hari akhirat, patung-patung tu yang mereka sembah dekat dunia tu bercakap. Patung-patung tu akan akan mengecam mereka-mereka yang menyembah, yang telah menjadikan mereka ni sebagai sembahan. Nanti kita akan belajar. Jadi konsep dia surah Al-Furqan ni, Allah akan bawa hujah balas. Daripada satu isu akan dijawab. Datang satu isu, datang perkara batil, Allah akan jawab. Datang perkara batil, Allah akan jawab benda yang batil tu. Okey, dah jelas dah? Okey, sekarang saya tunjukkan contoh perkara batil yang satu lagi. Okey, tengok ayat yang berikutnya, iaitu ayat 4. Okey, tengok ayat yang keempat. Okey, kalau kita tengok pada ayat yang okey. Kejap saya bagi jawapan yang ni dulu sebelum saya terlupa. Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok jawapan bantahan terhadap mengambil sesuatu yang selain daripada Allah sebagai Tuhan ni, okey. Kalau sekejap ya. Tuan-tuan tengok ayat nombor 17. Kalau tuan-tuan tengok ayat nombor 17, ayat nombor 18, ya. Tuan-tuan akan jumpa bagaimana berlakunya soal jawab antara Allah dengan sembahan orang kafir di hari kiamat. Kalau ayat 3 ni Allah menjelaskan apa yang batil yang mereka lakukan, dalam masa yang sama Allah menerangkan juga perkara yang benar dekat dalam ayat ni. Tetapi Allah juga ada membuktikan bahawa apa yang mereka telah lakukan itu sebenarnya salah. Sebab pada ayat 17, pada ayat nombor 17, Allah tanya kat patung-patung tu, Allah hidupkan patung-patung tu. Allah tanya, korang semua ke yang telah menyuruh manusia itu menyembah selain aku? Ayat nombor 17 kita baca dalam ayat 17 tu. Lepas tu ayat nombor 18, patung-patung itu memberikan jawapan. Patung-patung tu mempertahankan diri mereka. Mereka kata, tak, Maha Suci Kau ya Allah, kami tak pernah pun suruh manusia tu menyembah kami. Nanti kita akan baca dekat ayat 17 dan 18. Jadi kita dapat, saya sebut maklumat ni peringkat awal supaya tuan-tuan dapat merasai, kita dapat menghayati, kita dapat gambarkan bagaimana macam-macam benda-benda yang batil ini telah berlaku, telah dilontarkan, telah dikaitkan kepada Nabi SAW, kepada Al-Quran dan juga kepada Allah itu secara tidak langsung. Okey. Saya tunjukkan batil yang lain. Okey, kalau tengok ayat nombor 4, siapa yang ada Quran terjemahan, mesti ada Quran kan, cuma ada dekat depan tak depan tu, itu perkara lain. Okey, kalau boleh kita lihatlah muka surat 359 dengan 360. Okey, nanti insya-Allah nota ni saya akan beri. Kita dah buat satu folder link Google Drive untuk nota kelas Ahsanul Amala seperti surah Al-Furqan, nanti kita akan edarkan. Okey, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan perlulah merujuk kepada Quran terjemahan. Okey. Kalau baca ayat nombor 4, apa perkara batil yang telah berlaku
Antaranya mereka mengatakan Quran sebenarnya hanyalah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara batil lain. Mereka tuduh Quran ni Muhammad yang reka. Lepas tu pula macam mana dia reka, dia minta bantuan-bantuan daripada orang lain untuk buat dia. Okay. Ada tak Allah membuat bantahan terhadap Al-Quran ini? Jawapan dia ada. Bukan sekadar Allah bentangkan perkara yang batil tu, tetapi Allah ada membuat bantahan. Okey. Kemudian kita tengok perkara yang batil lain apa? Tengok pada ayat nombor 5. Perkara batil yang berikutnya pada ayat nombor 5. Mereka bukan hanya sekadar tuduh Nabi Muhammad itu yang reka Quran, tapi mereka juga telah mengatakan Al-Quran ni, ayat-ayat dia sebenarnya adalah cerita-cerita dongeng orang-orang yang terdahulu, yang mana Muhammad telah minta supaya cerita dongeng tu dituliskan. Lepas tulis, bacalah, sampaikan kepada mereka tiap pagi dan tiap petang. Ini adalah perkara yang batil. Okey. Dah nampak perkara yang batil tu? Okey. Jadi sebab tu saya kata tadi, para ulama kata tujuan surah Al-Furqan adalah Allah nak jelaskan kepada kita bahawasanya Al-Quran itu sendiri seperti mana surah Furqan itu menjelaskan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Jadi kita telah tunjukkan apa yang batil itu. Okey, kemudian saya nak terus masuk kepada segmen ringkas bagi surah Al-Furqan. Sekejap lagi kita akan masuk ayat. Tapi kita hari ini kita belajar 77 ayat secara cepat, pantas. Iaitu kita melihat segmen bagi 77 ayat surah Al-Furqan secara ringkas sahaja. Walaupun dia ringkas, tapi kita akan dapat satu maklumat yang seolah-olah kita boleh cerita ke semua ayat dia. Kita masuk kepada segmen ringkas dia. Okey. Mungkin pendekatan pembimbing yang mengajar tadabbur ni berbeza, mungkin mereka terus masuk ayat ke apa, tapi metodologi yang saya rasa perlu saya bimbing tuan-tuan dan puan sebelum kita masuk kepada ayat pertama. Tadi kita dah belajar nama surah bagi Al-Furqan. Telah saya jelaskan, betul tak? Kemudian saya telah jelaskan kepada tuan-tuan dan puan objektif ataupun tema utama bagi surah Al-Furqan. Okey. Kemudian kita sedang mempelajari tentang pembahagian. 77 ayat itu berkaitan dengan apa? Ataupun kita namakan ini adalah segmen. Ataupun boleh kita katakan sinopsis ringkas bagi surah Al-Furqan. Lepas kita belajar kaedah ini, metodologi ini, baru nanti kita masuk kepada ayat pertama, ayat yang kedua dan sampai ayat 77. Okey. Kita tengok segmen ringkas dia, tapi dekat segmen ringkas ni saya nak kongsikan dulu intisari. Maknanya perkara-perkara core yang ada dekat dalam 77 ayat ni. Okay, nanti tu tak akan jumpa 77 ayat ni. Semua pergi kepada maklumat yang saya katakan. Okey. Yang pertama, 77 ayat suratul Furqan ini, dia ada cerita tentang pemberi wahyu. Pemberi wahyu tu maksud dia, surah Furqan ni surah yang menceritakan tentang
Al-Mursilu, iaitu menceritakan tentang Allah. Allah tu kenapa dekat surah Furqan ni dikaitkan dengan Allah, itulah yang menurunkan wahyu. Okey, itu kaitan yang pertama. Kita akan jumpa nanti ayat dia. Okey. Lepas tu surah Al-Furqan ni surah yang Allah menceritakan tentang penerima wahyu, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tadi kita dah jumpa dah. Kita dah jumpa tadi isu tentang apa? Mereka tuduh Nabi Muhammad itu yang reka wahyu Quran tu. Sedangkan Nabi hanya terima. Nabi hanya penerima. Ada yang menghantar, ada yang mengutus. Siapa dia? Iaitu Allah. Okay. Dalam surah Furqan ni, Allah menceritakan tentang ar-risalah, cerita tentang wahyu itu sendiri. Allah menceritakan tentang wahyu, iaitu Al-Quran itu sendiri. Kita dah jumpa tadi ayat nombor berapa pasal Quran tadi? Ayat 3 dan 4 kan? Mereka kata Quran ni adalah cerita dongeng kan? Pada ayat 4 tadi. Sedangkan Al-Quran itu Nabi terima dari Allah. Nanti kita akan jumpa. Dalam 77 ayat ni, Allah mempertahankan Al-Quran itu sendiri. Maknanya ada cerita tentang Al-Quran, tentang wahyu itu. Dan yang keempat, dalam surah Furqan ni, surah yang ada menceritakan tentang golongan sasar yang menerima wahyu itu. Maknanya, pengguna wahyu itu sendiri. Sebab wahyu turun, mesti ada sasarannya. Nak bagi kat siapa, ditujukan kepada siapa, mesti ada golongan sasar dia. Okey. Golongan sasar ni nanti dia terbahagi kepada dua. Ada yang menerima wahyu yang disasarkan kepada mereka, mereka dipanggil ahlul haqq. Mereka dipanggil ahli benar. Golongan yang disasarkan wahyu kepada mereka, mereka bantah, mereka tuduh bukan-bukan, mereka tolak. Mereka itulah digelar dengan ahlul batil. Mereka lah dipanggil golongan yang batil. Golongan yang menerima Al-Quran ini dia panggil golongan yang benar. Okey, dah jelas dah? Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat dia. 77 ayat. Itu kita bacalah 77 ayat tu. Dia akan pergi kepada maklumat ni. Okey, dah selesai? Okey. Sebenarnya, surah-surah Makkiyah, maklumat macam ni juga sama. Cerita tentang pemberi wahyu itu sendiri, yang menerima wahyu itu dari pemberi wahyu itu sendiri, iaitu Al-Quran, dan ada golongan sasar. Okey. Dah boleh, tuan-tuan dah boleh cerita dah isi kandungan surah-surah Makkiyah. Okey. Sekarang saya cerita lagi. Okey. Saya nak fokus kepada wahyu itu sendiri. Tengok ya, sini kan. Nak fokus yang ni. Sebab kita kan cerita pasal Al-Furqan kan. Okay. Kita nak cerita tentang wahyu itu sendiri. Maknanya Al-Quran yang Nabi terima itu sendiri ada maklumat apa? Ada maklumat apa? Ini intisari surah Ini intisari surah Al-Furqan. Jangan bezakan. Ini adalah 77 ayat. Surah Furqan mengandungi maklumat ni. Okey. Tetapi saya nak fokuskan wahyu yang surah Furqan ni sendiri, wahyu Quran itu ada maklumat apa? Okey, tengok kat sini. Mudah je nak faham Quran ni. Kan? Okey, tengok begini. Okey, isi kandungan wahyu iaitu surah Furqan ni sendiri
Kan tadi sebenarnya kita dah cerita dah. Kita dah cerita dah tadi tu. Tapi saya ulang sedikit lah. Okey. Ada cerita tentang ketuhanan. Ketuhanan tadi siapa? Pemberi wahyu itu. Jadi tujuan Allah cerita tentang dirinya yang menurunkan wahyu itu untuk apa sebenarnya tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengagungkan, untuk memuliakan Allah itu sebagai pemberi wahyu. Okey. Surah Al-Furqan ini sendiri, tadi kita cerita tentang apa? Tentang penerima wahyu itu Rasul kan? Isi kandungan surah Furqan adalah untuk mempertahankan kemuliaan dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surah Al-Furqan ni juga kita akan jumpa nanti Allah cerita pasal qiyamat. Oh bukan. Macam ni. Kalau boleh yang ni padam. Yang ni bukan surah Furqan. Ini secara umum Ini secara umum. Secara umum isi kandungan wahyu iaitu Al-Quran yang dia surah Makkiyah. Adalah surah Makkiyah. Okey. Bukan surah lain tak ada juga. Ini secara umum. Okey. Isi kandungan wahyu yang dalam surah Al-Furqan dia cerita tentang wahyu turun. Jadi wahyu tu turun sendiri maklumat tentang apa? Ni. 3 topik ni. Okey, ada cerita pasal akhirat tak? Ada. Tapi secara spesifik macam ni. Kalau yang atas ni ini umum. Mana-mana surah Makkiyah dia ada maklumat ni. Okey, ni umum. Jelas Faham. Okey, secara spesifiknya dalam surah Al-Furqan itu tujuan Allah cerita tentang Allah ni untuk apa? Ni. Yang ni. Yang ini. Adalah untuk mengagungkan penurun wahyu itu. Okey, dalam surah Al-Furqan Allah dia cerita tentang Rasul. Untuk apa tujuannya? Untuk mempertahankan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Furqan ni dia ada cerita pasal akhirat. Kenapa pasal akhirat tu diceritakan? Berfungsi sebagai berita gembira kepada siapa? Berita gembira tu kepada siapa? Kepada ahlul haqq, kepada golongan yang benar. Dalam surah Furqan ada cerita juga pasal akhirat. Digunakan untuk apa? Sebagai ancaman. Untuk siapa ancaman tu? Kepada golongan batil, kepada ahlul batil. Jelas? Boleh faham tak? Tuan-tuan akan jumpa nanti dekat surah-surah Makkiyah memang ada maklumat ni. Tiga-tiga ni akan ada. Okey, akan ada. Okey, secara spesifiknya maklumat 3 ni dalam surah Al-Furqan nak konsep ni. Nak menceritakan tentang ini. Untuk ini. Sebab apa? Sebab ada banyak perkara-perkara syubhat. Ingat tak tadi saya kata? Pelbagai perkara syubhat yang dilontarkan kepada 3 maklumat ini. Kepada Allah, kepada Rasul dalam Al-Quran. Okey, jelas? Inilah surah Makkiyah sebenarnya. Inilah surah Makkiyah. Walaupun kita baca surah Asy-Syu'ara, tuan-tuan. Jadi secara tak langsung, 3 maklumat ni tentang apa? 3 maklumat ni tentang iman. 3 maklumat ni boleh dikaitkan iman termasuk dalam ilmu apa? Dalam ilmu aqidah. Dalam al-aqaid. Dalam ilmu aqidah. Spesifiknya tentang rukun iman.
Rukun iman tentang 3 perkara ni. Okey. Dah. Jelas dah. Dah nampak dah. Nak belajar apa? Berapa siri kita tak pasti lagi. Tapi insya-Allah ayat dia 77, insya-Allah kita cuba ulas satu persatu. Okey dah. Dah boleh saya teruskan lagi tuan-puan ya? Dah dapat catat sesuatu? Dapat Okey. Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kat sini pula. Okey. Golongan sasar, tadi ingat tak kita kata surah intisari surah Furqan ni pasal apa? Dia ada cerita tentang siapa yang disasarkan wahyu yang Allah turun dah. Yang Allah turun tu. Okey, yang Allah turun tu. Okey, golongan sasar ni saya perincikan dia ada 2. Satu, untuk orang yang menerima kebenaran ahlul haq, mereka ni orang beriman. Satu lagi golongan kafir, iaitu musyrikin Mekah, mereka ni sebenarnya adalah ahlul batil. Jadi surah Furqan, surah yang nak menjelaskan apakah perbezaan di antara ahlul haq dengan ahlul batil. Suratul Furqan, surah yang menjelaskan macam mana, apakah ciri ahlul batil dengan ahlul haq. Okey, dah jelas? Okey. Kemudian baru kita masuk kepada pembahagian 77 ayat mengikut mengikut kelompok-kelompok ayat. Kalau yang pertama ni, yang ini saya tak masukkan kelompok-kelompok ayat secara spesifik. Ayat berapa ke berapa, tu tak ada lagi. Ini secara umum. Boleh jelas, boleh faham tak maksud dia? Tetapi kalau kita nak masukkan ayat, okey, ayat berapa ke ayat berapa? Ayat berapa ke ayat berapa? Yang ni kita pergi kepada bahagian-bahagian dia. Okey, dia mudah je. Faham intisari surah ni, fahamlah yang ni. Senang je. Okey. Sekarang kita masuk lebih dalam, kita nak pergi kepada pembahagian ayat-ayat. Okey, pembahagian ayat-ayat. Okey. Pembahagian ayat. Okey. Bahagian yang pertama kita jadikan dia sebagai muqaddimah. Dia setiap surah dia ada muqaddimah. Dia akan ada pendahuluan dia. Surah yang panjang-panjang ni dia ada muqaddimah dia. Sebenarnya muqaddimah ni penting. Okey, tengok ya muqaddimah. Okey. Muqaddimah surah kita jadikan dia bahagian 1 adalah ayat 1 sampai 6. Muqaddimah dia bermula daripada ayat 1 sampai ayat nombor 6. Kita padam kat sini jap. Ayat 1 sampai ayat berapa? Sampai ayat nombor 6. 6 ayat pertama ni kita jadikan dia sebagai muqaddimah, pendahuluan. Okey. Ingat ya, dia nanti senang nak faham tujuan surah. Sebab tu kita tak masuk ayat lagi. Tapi ni kita pergi ayat yang banyak kelompok. Okey. 6 ayat pertama ni pasal apa? Tengok ya. 6 ayat pertama muqaddimah surah Al-Furqan ni, dia dimulakan dengan apa? Pertama ni, Allah menceritakan tentang keagungan dirinya sebagai pemberi. Ingat tak tadi? Pemberi wahyu. Okey, ayat 1. Okey. Ayat 1 juga. Okey, saya tak pergi ayat 1. Okey, faham tak? Pemberi wahyu Okey. Keagungan pemberi wahyu ni apa? Okey, nanti kita akan jumpa ayat dia cerita tentang Allah tu maha berkat. Maha berkat. Tabaraka.
tabaraka. Tentang Allah tu maha berkat. Jadi maha berkat tu siapa? Allah. Maknanya apabila Allah kata dia maha berkat, maknanya dia mengagungkan dirinya yang dia tu adalah sumber kepada keberkatan. Okey. Okey, jelas kat sini. Faham dulu ni ayat dia. Okey. Selepas Allah menjelaskan dia ini adalah pemberi wahyu yang sifatnya maha berkat, Allah Ta'ala pula membuat pujian terhadap Rasul yang menerima wahyu pula kat sini. Rasul yang menerima wahyu ni, kita tengok isi penting ni, pemberi wahyu, penerima wahyu. Penerima wahyu ni Allah puji dia sebagai apa? Hambanya. Ayat 1 ya, ayat 1. Hambanya. Okey, boleh ikut tak? Boleh tuan boleh ikut tak? Saya jelaskan ni. Boleh ikut tak? Mau respon? Boleh Ustaz. Boleh. Yang lain-lain boleh tak? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz tu boleh ke tuan-tuan boleh? Kami boleh ikut. Kami ya. boleh. InsyaAllah ikut. Okey, boleh ikut ya, perlahan. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala pula cerita tentang fungsi wahyu. Yang saya kotakkan ni penting. Kotak ni lah yang kita duk bincang intisari surah tadi. Ni. Yang saya letakkan kotak dia. Macam mana nak buat warna. Okey, kejap. Okey. Tengok ya. Yang kotak pertama tentang siapa? Pemberi. Tentang siapa? Pemberi wahyu. Okey. Kotak yang kedua tentang siapa? Penerima wahyu. Yang ketiga pasal apa? Wahyu itu sendiri. Betul tak? Okey, nanti kita akan tunjuk ayat dia. Okey. Ini tiga maklumat ni dalam ayat mana? Dalam ayat pendahuluan, muqaddimah. Okey. Pemberi wahyu ni tentang apa? Tentang apa? Allah nak mengagungkan diri dia. Tentang mengangkat diri Allah. Okey. Lepas tu dekat penerima wahyu ni Allah apa? Allah buat pujian. Nampak ya? Kat sini. Allah dah buat pujian. Lepas tu pula wahyu tu sendiri tentang apa? Tentang fungsi dia. Okey, jelas. Tengok ya. Pembukaan surah ini memberikan kita gambaran awal ayat-ayat selepas ni tentang apa. Okey, dah jelas. Okey. Kita tengok ayat yang kedua. Ayat kedua ni sebenarnya tentang apa tahu? Ayat kedua mengulangi tentang pemberi wahyu. Dia soalan macam ni. Dia macam ni. Pemberi wahyu, penerima wahyu, lepas tu sebenarnya Allah ulang balik tentang pemberi wahyu tu. Itu ayat nombor 2. Tapi saya tak tulislah pemberi wahyu sekali lagi. Okay, tentang pemberi wahyu. Itu ayat nombor 2. Boleh faham tak maksud dia? Okey nampak tak? Ini dia panggil isi besar. Patutnya intisari utama bagi surah Al-Furqan ni sudah boleh dicari pada muqaddimah, pada pendahuluan. Okey. Lepas tu kita ambil ayat 4 sampai ayat 6. Jadi kalau kita ambil ayat 4 sampai ayat nombor 6 tentang apa? Okey, tentang ni. Tentang golongan sasar ni. Saya ambil warna merah. Ni, golongan sasar yang menerima wahyu. Ini siapa dia? Golongan sasar. Memang ada fungsi wahyu. Kan, wahyu itu diturunkan ada sebab. Tapi untuk siapa? Untuk ada golongan sasar dia. Golongan sasar tu kita namakan dia yang menerima wahyu yang disampaikan. Maksudnya golongan sasar lah. Mereka ni siapa? Mereka ni orang musyrikin.
penyembah berhala dan patung-patung. Okey, kenapa orang musyrikin bukan orang Yahudi? Tadi kita katakan surah ini turun masa Nabi berada di Mekah. Kalau tuan-tuan belajar sejarah, surah ni dia turun tengah-tengah tau. Tengah-tengah tu maksudnya kalau Nabi duduk dekat Mekah 13 tahun, surah ni dia berada di tengah-tengah. Tengah-tengah 13 tahun. Berada pada fasa dakwah yang dah terus terang tapi belum lagi nak hijrah. Dia macam tu, dia berada di tengah-tengah. Maksudnya kalau 13 kita bahagi 3. Bahagi 3. Macam itulah dia duduk di tengah-tengah. Tengah-tengah suasana masa tu tengah panas, tengah apa? Maknanya semua orang tahu wahyu dah buat terang dah. Macam-macam mereka kata. Itulah surah Al-Furqan. Dia punya suasana dia. Okey. Golongan sasar yang kita namakan yang menerima wahyu ni, iaitu orang musyrikin ni, mereka inilah yang kita akan panggil nanti Ahlul Batil. Golongan yang batil. Sebab itu, kita akan jumpa nanti ayat yang berkisarkan tentang, menjelaskan tentang apa syubhatnya golongan batil. Okey, dah jelas dah? Okey. Dalam masa yang sama, yang menerima wahyu ni, mereka okey. Dalam ayat yang berikutnya ni, okey, Allah Taala juga nak menerangkan tentang penerima wahyu ni. Maksudnya Allah cerita tentang Nabi Muhammad juga sekali lagi. Ada kaitan tentang penerima wahyu. Dalam masa yang sama Allah juga menekankan tentang wahyu itu sendiri. Okay, nampak tak dia berulang-ulang pada 6 ayat pertama ni. Tapi kita dapat maklumat sekadar padam, takut nanti tak nampak Saya padam balik. Boleh saya padam ni? Saya padam Okey. Ni saya patah balik Ni. Cerita tentang pemberi wahyu, cerita tentang penerima wahyu, cerita tentang wahyu itu sendiri, kefungsian dia. Lepas tu Allah cerita tentang golongan sasar golongan sasar yang menerima wahyu. Okey, ni golongan dia. 4 perkara. Cukup tak? Lengkap. Lepas tu Allah ulang balik semula, ada kaitan tentang penerima wahyu lah dengan wahyu itu sendiri. Dia dah cover. Okey, nak tengok ayat dia. Sebab apa penting mukadimah ni? Kenapa? Kerana selepas ayat nombor 7 ni, dia ulang balik keempat-empat maklumat ni. Dia ulang balik ni, dia ulang balik yang ni, dia akan balik yang ni. Okey. Jelas. Faham tak? Tuan faham Okey. Ni. Yang menerima wahyu ni, yang menolak wahyu ni, golongan sasar ni, ahli batil ni, macam mana nak takut-takutkan diorang? Ingat tak tadi? Dalam Al-Furqan ada apa? Mereka ni nanti akan ditakutkan dengan kiamat. Okey, ni kita kena faham, mudah je nak faham maklumat ni. Okey. Ahlul batil ni Ahlul batil ni macam-macam mereka kata kepada Allah, malaikat, kepada Rasul dengan Quran tadi, maka mereka ni ditakut-takutkan dengan apa? Dengan hari kiamat. Kiamat tu sudah pastilah dikaitkan dengan neraka. Okey. Lepas tu kita akan nampak nanti muka mereka diseret sebagainya. Okey, jelas Okey, neraka. Okey, lepas tu pula penerima wahyu ni siapa? Nabi kan? Apabila ada orang cakap macam-macam dekat Nabi, so macam mana Allah pertahankan Nabi? Macam mana Allah menghiburkan Nabi? Allah hiburkan Nabi. Kita akan jumpa nanti. Allah ada bawa kisah Nabi dalam ni. Dalam Al-Furqan, dia ada kisah-kisah Nabi. Okey.
kisah-kisah Nabi terdahulu. Saya sebut awal-awal ni. Ini tahu maklumat ni, ya Allah. Soalan kita dah macam dah belajar 77 ayat. Okey, ni kisah-kisah Nabi terdahulu. Kisah-kisah Nabi terdahulu ni ada kisah Nabi apa? Kita akan jumpa nanti kisah Nabi Musa. Okey. Kita akan jumpa kisah Nabi Nuh. Okey. Okey, sekarang macam ni. Kali macam ni. Saya patah balik semula. Okey. Kisah-kisah Nabi ni sebenarnya digunakan oleh Allah dalam surah ini nak menghiburkan penerima wahyu tu. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Kenapa nak hiburkan Nabi? Sebab ahlul batil ni, ingat tak tadi perkara batil dia buat apa? Dia tuduh bukan-bukan tentang Nabi Muhammad. Jadi Allah hiburkan Nabi, bagi kuat semangat kepada Nabi ni. Allah motivasi Nabi. Salah satu caranya Allah mendatangkan kisah Nabi-Nabi terdahulu. Okey, jelas. Dalam masa yang sama, cerita Nabi-Nabi terdahulu ni bukan hanya untuk hiburkan Nabi. Tetapi kisah Nabi terdahulu ni Allah Ta'ala nak mengancam ahlul batil ni. Sebab apa? Sebab dalam kisah para Nabi ni, kita akan jumpa ahlul batil yang ada pada zaman Musa, ahlul batil yang ada pada zaman Nabi Nuh. Boleh faham tak sebenarnya? Sebenarnya, golongan yang kata bukan-bukan tentang wahyu, sebenarnya pernah dilakukan oleh Firaun, orang-orang sasar pada zaman Nabi Musa tu. Sebabnya Nabi Musa dah pernah kena dah orang cakap benda batil ni. Nabi Nuh ni pun macam tu juga. Jadi nanti waktu kita baca dekat surah Al-Furqan ni, kita akan jumpa Allah menyelitkan kisah Nabi terdahulu. Tapi pendek je cerita dia. Pendek je. Kenapa pendek berbenar Ustaz cerita Nabi ni? Sebenarnya cerita pendek tu sebenarnya Allah nak fokus kepada apa yang terjadi kepada penentang Nabi Musa dan Nabi Nuh. Jadi dia memberi warning kepada penduduk Mekah. Okey, jelas? Boleh faham? Okey, saya buktikan dengan kita tengok ayat yang pertama sampai ayat nombor 6. 6 ayat ni itulah yang dibawa oleh ayat-ayat selepasnya. Okey, kita tengok ya. Saya teruskan. Okey. Tengok ayat pertama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tabarakalladzi, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Okey, tengok ya. Ambil balik maklumat ni yang saya tulis ni, tengok balik. Okey, ayat pertama, dekat mana cerita tentang pemberi wahyu tu? Maha berkat yang menurunkan Al-Furqan. Okey, ini cerita pasal siapa? Ini cerita tentang Allah kan? Ini cerita tentang pemberi wahyu tu. Tulis balik kat situ. Ni. Jadi ayat mungkin kita tak nampak. Ni kita akan nampak. Pemberi wahyu. Okey. Ini dia panggil ilmu. Sebelum nak masuk kepada ayat tu terus, tengok dulu dia punya segmen dia. Ini dia panggil ilmu muqaddimah. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh pembuka penutup yang kita pernah belajar sebelum ni. Ini pemberi wahyu. Okay. Pemberi wahyu tu sifat dia apa? Tabaraka, tabaraka, maha berkat, maha berkat. Okey. Lepas tu isu tentang apa? Ala nazzala al-furqana ala 'abdihi. Ini cerita tentang apa? Penerima wahyu ke atas hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad. Penerima wahyu, penerima
wahyu. Okey. Allah puji Nabi Muhammad ni, Allah puji macam mana? Allah kata hambanya, perkataan hamba ni mulia. Okey. Lepas tu cerita pasal apa? Liyakuna lil'alamin nadhira, untuk menjadi peringatan. Menjadi peringatan ni, ini apa? Ini adalah fungsi wahyu. Inilah wahyu itu. Fungsi wahyu tu apa? Untuk memberikan peringatan. Ingat, peringatan dekat sini kita dah belajar dah banyak kali, dah kita ulang. Peringatan dekat sini peringatan yang mesti ada kaitan dengan azab. Ataupun kita boleh kata menjadi ancaman sepatutnya. Menjadi ancaman untuk memberi peringatan kepada sekalian alam. Okey. Peringatan. Okey, kenapa Ustaz dia kalau tanya kenapa tak ada basyiran? Kenapa nadhiran je? Kenapa tak ada basyiran? Kenapa Quran tu tak berfungsi menjadi berita gembira kepada sekalian alam? Okey, ada ayat tu, ada nanti berita gembira sekalian alam tu. Tapi bukan dekat sini, tapi pembuka dia tengok ya. Kenapa hanya sebut pemberi peringatan? Kerana ingat tak, isi kandungan surah Al-Furqan ni banyak menceritakan tentang apa? Banyak tak perkara batil? Banyak tak perkara batil? Kerana perkara batil tu banyak, maka Allah jelaskan fungsi Al-Quran itu seperti surah Al-Furqan ni untuk memberi nadhiran, memberikan ancaman. Okey, dah dapat 3 maklumat ni kan? Okey. Kemudian kita tengok ayat nombor 2. Ayat nombor 2, Allah memperincikan keagungan dia, bukan sekadar maha berkat, tapi dia tu apa? Dekat sini. Kita dah masuk ayat juga ya sebenarnya hari ini, tapi saya nak menggunakan pendekatan melihat muqaddimah. Kerana muqaddimah itu adalah menjadi jalan kepada ayat-ayat yang selepasnya. Okey, tengok. Ni, 1 kat sini, 2 dekat sini, 3 dekat sini, 4 dekat sini. So ada 4 perkara. 1, 2, 3, 4. Ni. Perkara pertama, Allah Ta'ala ulang balik tentang diri dia. Ini ayat nombor 2. Allah kata, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Tuhan yang menguasai, memiliki pemerintahan langit dan bumi. Ini cerita tentang apa? Pemilikan Allah. Pemilikan. Pemilikan. Allah ni memiliki kerajaan langit dan bumi. Kenapa dia sebut macam ni? Kenapa? Kenapa dia sebut dia pemilik langit dan bumi? Kerana kalau Allah miliki langit dan bumi, Allah boleh buat apa dia suka tak? Allah boleh buat apa dia suka. Kenapa Allah nak bagi tahu dia itu boleh buat apa dia suka? Sebab dia memiliki langit dan bumi. Sebab nanti kita akan jumpa ayat mereka memperkecilkan Nabi. Mereka memperkecilkan Rasul. Tahu tak? Mereka perkecilkan Rasul macam mana? Mereka akan kata, dia Rasul. Kenapa dia manusia macam kita ya? Kenapa dia pergi pasar? Kenapa dia makan? Kenapa dia tak ada harta banyak? Kita faham tak? Nanti perkara batil, mereka akan kata Nabi ni. Nabi miskin, Nabi disama macam diorang manusia. Kenapa dia jadi Rasul, kita tak jadi Rasul? Dia makan macam kita pergi pasar. Kenapa dia tak kaya? Jadi, kenapa Allah kata kepemilikan dia dunia, langit dan bumi, nak menunjukkan kepada kita bahasa mudahnya, ikut Allah lah. Allah nak lantik siapa? Itu faham tak maksud dia? Okey. Lepas tu pula,
Kenapa Allah Ta'ala kata, lepas tu Allah kata dia itu tidak mempunyai anak. Dia tidak mempunyai anak. Allah tu tidak ada sekutu dalam mentadbir. Lepas tu Allah ni pencipta bagi segala sesuatu. Ini tentang pencipta. Kalau tuan nak perincikan lagi, ini pasal penciptaan. Allah tu pencipta. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala tu adalah yang menentukan takdir. Ni pasal takdir. Dia ada sebab kenapa dibuka dengan maklumat. Mesti ada sebab. Di sebalik Allah menerangkan dia pencipta, dia nak ajak kepada mengisahkan Allah. Sebab Tuhan-Tuhan lain tak boleh mencipta. Lepas tu kenapa dia kaitkan dengan takdir? Ni dia dikaitkan dengan nanti dihantarnya Nabi dan sebagainya. Okey, tuan jelas tak? Saya nak sebut bahawa ayat 2 ni sebenarnya dia nak ulas tentang apa? Dia nak ulas tentang yang menurunkan Al-Quran tu, yang turunkan Al-Furqan tu. Allah mengulangi, mengangkat keagungannya. Okey. Lepas tu cuba tuan tengok dekat sini. Sekejap ya. Tuan tengok balik dekat pendahuluan ni. Ingat tak tadi saya kata apa dekat pendahuluan ni? Cerita pemberi wahyu, penerima wahyu, dan juga tentang wahyu itu sendiri. Lepas tu Allah ulang balik tentang diri dia kan. Okey. Okey, ini dah baru kita baca mukadimah. Sebenarnya tuan baca mukadimah ni tuan dah dapat dah jawapan 77 ayat tu sebenarnya. Sebab ni dia panggil ilmu mukadimah dia. Okey, lepas tu kita tengok. Okey, kita tengok. Okey. Kita tengok ayat yang bahagian 2. Tadi kita dah jumpa kan tadi tentang batil kan. Kita dah jumpa dah tadi. Kat sini kita belajar. Okey, kita dah tahu dah batil apa. Yang tadilah kita tunjuk tadi ayat ni. Ni ayat nombor 3 dan 3 kan. Mereka telah mengambil Tuhan lain. Lepas tu mereka telah menuduh Quran dengan Nabi Muhammad tu. Okey, sekarang saya nak bawa bahagian nombor 2. Okey, bahagian 2 ya. Okey, bahagian 2 setelah muqaddimah. Nampak tak? Dia seperti mengulang muqaddimah tau. Tapi bukan mengulang kosong-kosong. Dia memperincikan dengan lebih panjang lebar tentang apa yang telah dibincang dekat muqaddimah. Cuba tengok. Ayat 7, kita mula ambil ayat 7 sampai ayat 44 ni. Panjang ni ayat 7 sampai 44, dia berkisahkan maklumat ni. Dia berkisahkan tentang apa sebenarnya syubhah dia. Ni. Allah memperincikan tentang apa bentuk-bentuk syubhat mereka. Okay, Allah memperincikan lagi syubhat orang-orang musyrikin ni. Terhadap siapa? Terhadap penerima wahyu dan wahyu itu sendiri. Nanti kita akan tengok, kita akan jumpa pada ayat 7 sampai 4. Okey, dalam masa yang sama adanya ancaman oleh Allah kepada orang yang buat keraguan ni. Orang yang buat keraguan ni kan macam-macam ni. Nanti dalam kumpulan ayat 47 sampai 44 ni Allah bagi ancaman. Ancaman dekat sini, ingat tak tadi guna teknik apa? Guna teknik apa nak bagi ancaman? Dengan teknik diingatkan tentang akhirat. Jadi kalau akhirat sudah pasti diingatkan tentang apa? Sudah pasti mereka diancam dengan neraka. Okey, jadi kesimpulan dia adalah bahagian nombor 2 ni dia memperincikan muqaddimah sebenarnya. Dia memperincikan pendahuluan. Okey, kalau perincian dia ulang balik cerita tentang, spesifikkan lagi, detailkan lagi tentang apa syubhat orang musyrikin tadi, dan juga mereka diberi ancaman dalam masa yang sama. Okey. Dah habis bahagian 2, dah tulis bahagian 2.
Okey, sekarang kita pergi bahagian 3. Kita nak cepat habiskan 77 ayat ni. Jom kita masuk bahagian 3 lah. Dah 44 ayat dah kita baca. Okey, bahagian 3. Bahagian 3 kita ambil ayat 45 sampai 62. 45 sampai 62. 45 sampai 62 ni kalau kita baca balik, Allah Ta'ala sebenarnya nak menerangkan tentang apa? Allah. Dia nampak tak? Tadi mukadimah ayat 1 pasal apa? Ayat 1 dan ayat 2 pasal apa? Pasal Allah kan? Ayat 1 pasal Allah kan? Pasal apa? Beri wahyu kan? Kita dah baca betul? Kita tengok tengok cara teknik ni. Allah Ta'ala nak ulang balik dekat mukadimah tadi. Dekat mukadimah kan Allah kata dia maha berkat, dia memiliki langit dan bumi kan. Tengok. Diulang balik maklumat ini pada ayat ini. Dekat sini. Bahagian 3 ni dia fokus balik cerita tentang ni, nak bagi manusia ingat kan. Kenapa kamu boleh buat sampai buat benda batil? Kenapa? Sedangkan kamu lupa ke keagungan, kemuliaan yang menurunkan wahyu Quran tu. Ada ayat 45 sampai 62. Lebih kuranglah maksudnya macam tu. Sebab tu kita akan jumpa nanti kita akan jumpa banyak Allah bagi dalil akli. Dalil akli tu Allah sebutlah tentang apa? Tentang bayang-bayang, malam, siang, hujan lah. Macam-macam. Pasal pertemuan dua laut lah. Okey, jelas? Okey. Jadi, tengok sampai bahagian 3, dia ambil maklumat yang mukadimah tak tadi? Ya, ambil maklumat kat mukadimah juga. Ni. Sebab ingat tadi saya kata ilmu pendahuluan. Lepas ni belajar pendahuluan je semua. Cepatlah faham surah dalam Quran. Okey. Tengok Lepas tu kita pergi bahagian 4. Bahagian 4 ni hujung lah. Bahagian 4 ni sebab dia duduk ayat 63 sampai 77, kita jadikan dia sebagai penutup juga. Ayat bahagian 4 ni kita jadikan dia sebagai penutup. Kita pun dah nak tutup dah majlis ilmu kita. Betul tak? Habis dah surah Furqan. Okey. Dekat penutup, menarik kan? Tengok Tengok. Penutup dia Allah sebut lawan kepada ahlul batil. Ingat tak tadi panjang kan? Apa macam ni. Ingat balik tak bahagian 2? Bahagian 2 kan panjang kan? Tentang siapa? Tentang orang batil Kat sini kalau nak tulis golongan ahlul batil. Okey, ahlul batil lah. Okey. Tapi kalau ada batil, tentu ada hak. Mesti ada golongan yang benar. Golongan yang benar tu Allah jadikan dia sebagai apa? Sebagai penutup ahlul batil. Ahli benar. Kat sini saya namakan dia ahlul haq. Ahlul haq dekat sini gelaran dia yang lain adalah ibadur rahman. Tapi saya tak letakkan nama ibadur rahman dekat sini sebab saya nak samakan dengan maklumat tadi. Kalau ada ahli haq, mesti lawan ada ahlul batil. Kenapa kita bermain dengan istilah haq dengan batil? Kerana nama surah itu sendiri adalah Furqan. Pembeza antara golongan haq dengan orang yang batil. So lepas ni, kalau tuan-tuan tak nak panggil istilah ibadur rahman, boleh panggil golongan ahlul haq pun boleh lah. Okey, dekat sini. Ni kita akan belajar nanti. Ini dekat penutup. Ada berapa sifat? Ada banyak lah. Lebih daripada 8 sifat ahlul haq. Okey, sekarang okey, saya nak tanya. Kenapa Allah memanggil mereka ibadur rahman? Kenapa Allah panggil mereka ibadur rahman? Mereka adalah ahlul haq, betul? Tapi kenapa spesifik lagi namanya mereka dipanggil ibadur rahman? Kenapa?
Siapa tahu? Sebab kita nak khatamkan dah ni, nak habiskan dah. Kita dah 9.45 ni. 10.30, 10.30. Okey. Kenapa? Macam ni. Kenapa mereka dipanggil Ibadur Rahman? Sebab cuba tengok ayat nombor 60. Ayat 60, orang musyrikin tak nak sujud kepada Allah Ar-Rahman. Mereka tak nak sujud kepada Allah Ar-Rahman. Jadi Allah datangkanlah lawan kepada yang tak nak sujud kepada Allah Ar-Rahman. Ada hamba-hamba Ar-Rahman. Jadi hamba-hamba Ar-Rahman ni, mereka itulah dipanggil Ahlul Haqqa. Okey, dah jelas? Boleh faham? Jadi kalau kita baca kalau kita lihat dekat sini, inilah segmentasi, kalau boleh wallahu alam lah, kalau cara yang saya gunakan, saya rasa elok dulu kita belajar latar belakang dulu hari ini. Sebenarnya kita dah dapat menguasai 77 ayat tu secara tidak langsung. Okey. Sekarang ada masa sikit lagi. Saya nak dedahkan tuan-tuan ni. Saya nak dedahkan tuan-tuan dan perempuan ni. Kejap. Saya tinggalkan dulu ni. Kejap. Ni, saya nak dedahkan tuan-tuan dengan ilmu pembukaan dan penutupan surah ini secara rambang je. Tadi kita dah belajar dah pembukaan kan? Penting ya ilmu pembukaan ni. Okey, sekarang saya nak kongsikan maklumat yang kita boleh tengok pembuka penutup secara rambang dia. Okey, siapa yang dah ikut kelas pembukaan dan penutup 114 surah, dia dah tahu dah. Tapi saya tunjukkan ini ilmu pembuka dan penutup. Alhamdulillah kita dah lalui sepanjang bulan Ramadan yang baru ni. Tapi belum sampai lagi kepada, ada beberapa surah, ada 14 surah lagi belum habis. Kita akan buat semula nanti pada hari Rabu malam. Rabu malam Khamis. Okay, itu kan saya tunjukkan Al-Furqan saja ya. Okey, begini. Saya ulang balik semula. Okey, saya ambil dekat sini. Okey ya. Kalau pembukaan surah Al-Furqan, tadi ingat tak ayat 2 kan termasuk muqaddimah kan? Ini cerita tentang siapa? Pemberi wahyu. Pemberi wahyu tu adalah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Betul? Okey, kalau kita baca ayat nombor 2 ni, Allah Ta'ala cerita tentang dia adalah penguasa, dia adalah pemilik langit dan bumi. Okey, ni dekat pembuka ayat 2. Cuba tuan-tuan tengok pada penutup dia. Penutup surah Al-Furqan. Okey, ni penutup surah Al-Furqan, ambil ayat 61. Ya, ayat 61 Allah menyebutkan contoh. Nampak tak dia punya perkaitan dia? Kalau ayat 2 Allah menyebutkan dia itu adalah pemilik langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi dia punya. Tapi Allah tak sebut contoh apa yang dia buat, apa kekuasaan dia di langit tu dan di bumi tu. Ayat nombor 1 sebutkanlah contoh. Kalau ayat 2 hanya menyebut ini, hanya menyebut dia menguasai pemerintah langit dan bumi, tapi Allah tak sebut contoh macam mana dia kuasai langit dan bumi tu. Kalau kita guna teknik pembuka penutup, kita akan dapati ada pada penutup ayat 61 tu Allah menyebut contoh. Okey, secara tak langsung tuan-tuan dapat belajar rupanya ayat sesama ayat. Maksudnya 77 ayat ni mereka ni sebenarnya 77 ayat ni sebenarnya dia saling berkait antara satu sama lain. Dia saling menjelaskan maksud antara satu sama lain. Okay. Tengok sudut yang kedua. Okay, contoh dekat sini. Contoh contoh. Tapi kita belajar ayat juga ni sebenarnya. Kita tengok ya. Dekat sini Allah memperincikan
Apa yang dia buat dekat langit dan bumi tu? Dia kuasai langit dan bumi tu. Dekat sinilah dia bagi tahu. Dekat langit dan bumi tu Allah jadikan tempat edarnya bintang-bintang. Allah kata dekat langit tu Allah buat apa? Allah jadikan ada matahari. Allah jadikan bulan. Nampak tak? Dia peranan ayat 61. Tapi dah hujung-hujung. Rupa-rupanya ayat 61 menjelaskan, memberikan maklumat lebih terperinci pada ayat nombor 2. Macam mana kita boleh jumpa maklumat ni? Inilah maklumat ini akan ditemui jika kita menggunakan pendekatan melihat pembuka dan penutup. Okey, jelas? Okey. Kemudian kalau ada yang tanya, kenapa perlu nak bentangkan Allah ni, contoh dia menguasai langit dan bumi? Sebab ada pertikaian, ada perkara batil, tuduhan palsu terhadap ke-Quran yang Allah turunkan tu. Jadi untuk mengangkat darjat Quran, sebab Quran tu Allah yang turunkan. Jadi Allah tu siapa? Layak ke Allah Ta'ala tu ditomah? Layak ke Allah Ta'ala tu diperkecilkan? Maka Allah menerangkan kehebatannya, keagungannya. Okey, kita jumpa maklumat ini pada pembuka dan penutup. Okay, contoh. Begitu juga segmen kita belajar tadi. Okay, sekarang kita tengok sudut kedua. Sudut yang kedua, kalau kita baca dekat penutup ayat 4 sampai 9, Allah sebut golongan batil. Golongan batil. Okay, ni dekat pembuka. Cuba kita tengok dekat penutup dia. Kita belajar tadi dah. Penutup dia. Okay. Penutup dia, Allah menyebut lawan kepada golongan batil. Nampak tak? Ini penutup. Ni. Golongan yang benar pula. Nampak tak tuan-tuan? Fungsi ayat. Maksudnya, ayat sesama ayat, walaupun dia duduk jauh, tapi sebenarnya dia berkaitan. Berkaitan apa? Kalau ayat yang awal-awal Allah paparkan golongan batil, tapi penutup dia Allah memaparkan ada manusia yang menjadi golongan yang benar. Okey, dah dapat maklumat itu. Okey, sekarang kita sambung sikit lagi. Okey, sikit lagi. Cuba kita tengok sudut pandang yang ketiga. Okey, sudut yang ketiga, ini sudut ketiga, tengok pembuka surah. Kita belajar ayat nombor 1 tadi, Al-Quran sebagai apa? Peringatan, nadhira lil alami, nadhira, menjadi peringatan kan untuk sekalian alam. Cuba kita tengok penutup dia. Okey, penutup dia kita tengok ayat nombor 77. Penutup ayat nombor 77 sebenarnya masih lagi isu tentang Quran sebagai peringatan, tetapi dia nak fokus tentang apa? Dia nak fokus sebenarnya tentang penolakan. Maknanya dia memberi amaran siapa yang tolak terhadap peringatan Al-Quran. Maksud dia, pembuka Allah kata Quran ini untuk sekian alam jadi peringatan. Tapi dekat penutup dia, ulang balik peringatan. Tapi kaitan dengan penolakan manusia terhadap peringatan Al-Quran. Kita bacalah ayat dia. Bila kita baca ayat dia, Allah kata, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fathawfa yakunu lizama. Cuba tengok ayat hujung. Allah kata, faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Allah kata, maka kamu tetap mendustakannya. Dengan demikian kelak, pasti kamu akan dapat balasan. Tengok ya, pembuka dan penutup. Jadi, kesimpulannya, kita dapat belajar tentang apa? Kita dapat belajar tentang ni tadilah, intisari surah ni. Waktu kita dah pintik, kat sini. Ni, cerita tentang golongan ni lah, intisari surah ni. Okey, selesai kita 77 ayat hanya dengan melihat sedikit latar belakang. Okey, kita ada lagi dalam 5 minit ya? 10.30, 11.30.
12. Okey. Baik. Sebelum saya tamatkan, boleh saya ambil sikit lagi tak tuan-tuan? Boleh ke tak boleh ni? Nak masak lagi, nak apa ke? Boleh Ustaz. Okey. Okey, tengok ya. Okey, satu lagi kaedah ya. Ni, tengok kaedah ni. Sebenarnya kaedah ni saya dah ajar sewaktu siapa yang ikut sinopsis kita ajar ni. Kalau kita nak tahu maklumat yang spesifik dekat dalam surah tu, kita kena tahu apakah ciri-ciri khusus ataupun apa ayat-ayat khusus dekat dalam surah tu. Okey. Sebab setiap surah dia tak sama. Okey, tengok. Dalam surah Al-Furqan, satu-satunya surah yang ulang apa? Yang ulang Maha Berkat tu Tabaraka sebanyak 3 kali. Ni surah yang paling banyak mengulang, satu-satunya surah yang mengulang kalimah Tabaraka 3 kali. Maha Berkat, Maha Berkat, Maha Berkat. Ayat apa? Ayat 1, ayat 10, ayat 61. Walaupun Allah Ta'ala kata Quran yang Allah turunkan tu daripada Tuhan yang Maha Berkat, maknanya Quran itu sangat banyak berkat, tapi masih lagi nak tohmah Quran tu, masih nak cakap yang bukan-bukan tentang Quran tu. Tuhan yang bagi banyak kurniaan kepada kamu Maha Berkat tu, sampai hati kamu kata bukan-bukan tentang Muhammad, tentang Quran. Okey, sedangkan Allah ulang Tabaraka 3 kali. Okey, kemudian tengok dekat sini. Dalam surah Al-Furqan merupakan satu-satunya surah juga yang mengulangi perkataan Az-Zur. Surah yang mengulangi kalimah zur. Zur ni adalah perkataan dusta. Dusta. Kenapa dusta? Dusta ini dikaitkan dengan apa? Perkara apa? Batil. Mereka buat perkataan-perkataan dusta. Dusta ni macam mereka buat tuduhan. Kita tengoklah dekat contoh ayat tu. Ni, ayat ni ada. Dekat ayat 4 dengan ayat 72 kita akan jumpa perkataan wazura, zur. Okey. Sekarang kita tengok ciri ketiga. Ciri yang surah Al-Furqan ni, ia merupakan salah satu surah yang menyebut tentang tuduhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah terkena sihir. Nabi telah terkena sihir. Kita boleh faham tak? Maksudnya salah satu surah. Okey, kenapa salah satu? Sebab macam ni. Kita tulis dekat nota tu. Surah lain surah lain yang ada sebut mereka tuduh Nabi ni orang yang terkena sihir dekat surah Isra. Dekat surah Isra, Al-Isra. Okey, kita tulis. Ayat dalam surah Isra ni adalah ayat nombor 47. Ayat 47. Ayat nombor 47 ada Nabi ni juga digelar sebagai orang yang sihir, Nabi terkena sihir masyhura. Kenapa saya nak tekankan maklumat ni? Nak menunjukkan bahawa mesti ada isu tentang, ini kan perkara batil ni. Ini perkara batil. Mereka tuduh Muhammad ni, dia ni terkena sihir kot, masyhura. Okey, perkara batil. Okey. Sekarang kita pergi kepada, ada banyak maklumat lain lah. Siri-siri tu cuma saya nak pendekkan sikit maklumat. Okey, sekejap ya. Saya padamkan. Okey, lepas tu, okey, habislah maklumat tu. Okey, selesai dah. Suratul Furqan, alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah, inayah dan taufik dari Allah. Selesai kita. Okey. Saya buka, ada apa soalan? Okay, setakat ni boleh ikuti tak? Memang tepat-tepat jam 12.
Okey, ada apa-apa perkongsian, pertanyaan? Saya mohon maaf ya, saya tak masuk tadabbur ayat lagi. Minggu depan insya-Allah kita masuk kepada tadabbur ayat. Jadi moga-moga tuan-tuan dapat sesuatu pada pembentangan perkongsian pada pagi ini. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, macam mana tuan-tuan punya maklum balas, tuan-tuan boleh ikuti, boleh dapat sesuatu yang baru ataupun tuan-tuan ada apa-apa nak ditambah baik, boleh silakan dalam perempuan kalau ada. Kalau ada. Okey. Dapatlah Ustaz. Rupanya perkataan Ibadur Rahman tu salah satu dia nama Ahlul Haq. Baru tahu. Yalah, dia ikut pada konteks peletakan cerita itu dekat surah lah. Dekat surah. Alhamdulillah dia dapat bila Ustaz buat satu ringkasan macam ni, dia dapatlah satu gambaran apa yang kita nak belajar kemudian ni. Bila kita nak tadabbur tu, jadi kita nampaklah benda apa yang kita perlu faham nanti tu. Kita akan dapat. Ya. Lepas tu, okey, lagi ada apa-apa perkongsian tuan-tuan dan puan-puan? Ada? Okey, satu lagi saya nak terangkan. Kenapa penutup dia itu ada Ibadur Rahman juga? Cuma saya tak sempat masuk dalam nota ya. Surah Al-Furqan merupakan surah yang ketiga terbanyak yang banyak menyebut nama Allah Ar-Rahman. Surah yang ketiga terbanyak yang ada menyebut nama Allah Ar-Rahman. Ada pada ayat 26, 59, 60 disebut 2 kali, pada ayat nombor 63. Tapi surah paling banyak surah apa? Surah apa yang paling banyak sebut Rahman? Penting tahu. Ciri surah ni, ciri dia. Surah apa? Surah yang paling banyak menyebut tentang nama Allah Ar-Rahman. Tak begitu, Pak. Bukan betul, Bu. Ibu ya, surah yang paling banyak sebut nama Ar-Rahman adalah surah Maryam. Ada 16 kali. Surah Maryam. Okey. Kalau surah Rahman, surah yang paling banyak membuktikan kerahmanan Allah. Kat situ. Tapi kalau nama Allah Ar-Rahman banyak diulang dalam surah Maryam 16 kali. Yang kedua terbanyak adalah surah Zuhruf, ada 7 kali. Surah Zuhruf 7 kali diulang nama Rahman. Dan tempat ketiga penyebutan nama Allah Ar-Rahman ada pada suratul Furqan. Sebab itu kita dapati kerelevanannya kenapa ada penyebutan Ibadur Rahman di situ juga kerana maklumat-maklumat ini. Kerana Al-Quran ni kalamullah, maka mesti kenapa ayatnya bunyi macam ni, kenapa ada ceritanya bentuk macam ni, kerana dia mengikut konteks surah itu. Mengikut konteks surah. Okey, lagi ada apa-apa pertanyaan? Ada. Dia kalau kita boleh jadikan surah Furqan ni surah yang kita boleh keluarkan bentuk-bentuk kebatilan. Boleh juga. Jadi kalau kita nak senaraikan apa orang Quraisy ni buat apa perangai mereka apa pemikiran mereka yang salah surah Furqan lah. Kita akan nampak seolah-olah kita berada pada zaman Nabi berada di Mekah tu, macam mana penentangan dia. So nanti kita akan belajar sirah. Agak-agak macam mana Nabi ni tersaiko, macam mana Nabi ni, ya Allah. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Nanti kita buat senarai perkara-perkara syubhat yang terkandung di dalam surah Al-Furqan.
Perkara syubhat tu maksudnya pemikiran, cara pandang yang salah, fikiran yang salah tentang yang kita sebut tadi itu. Tentang Quran, tentang Nabi dan sebagainya. Baik, saya berhenti dekat sini. Kita pun dah panjang dah. Cukuplah 1 jam setengah. Okey, kita jumpa lagi nanti insya-Allah pada minggu depan. Tapi nota ni nanti saya akan masukkan. Saya akan buat edaran pada tuan-puan. Sebenarnya nota ni nota yang sama. Dia ambil dekat sinopsis 30 juzuk. Nota yang sama dekat penamaan surah. Nota yang sama juga pada pembuka dan penutup surah. Saya gabung sebenarnya. Cuma saya ada buat beberapa penambahbaikan. Nanti saya kongsikan. Okey. Baik Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis juga kita 77 surah, 77 ayat. Alhamdulillah. Laju, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Sekejap, Kak Syida ada nak cakap apa tak? Sekejap, lupa Kak Syida. Tak ada. Okey. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam semua. Kak Liza nanti tutup FB Okey. Tengah recording. Okey. Saya keluar dulu. Terima kasih Puan Syida. Terima kasih Eliza, semua. terima kasih. Jazakumullah khairan katsira semua. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Jazakumullah semua. Antum saja. Jazakumullah. Jazakumullah.